Hello kelas, Assalamualaikum. Kita kembali balik dalam episod Peta Jalan selepas SPM. Okey, jadi kita baru saja habis SPM tempoh hari iaitu baru-baru ini kita dah dapat result ataupun keputusan untuk SPM. Jadi kita nak tengok peta jalan selepas SPM. Okey, benda ni penting sebab kadang kita tak ada clue nak pergi ke arah mana. Jadi ini adalah overview ataupun secara kasar apakah peta dia untuk kita buat selepas SPM dan menuju ke Menara Gading University. Alright. So kalau kita tengok dekat sini, pengenalan, again, pad permulaan bagi semua pelajar-pelajar lepasan SPM dan ini adalah tentang perancangan selepas SPM. Sebenarnya banyak persimpangan di mana persimpangan ni kita tak perlu ambil semua, kita kena ambil satu dan maybe kena ambil lagi satu sebagai backup. Just in case persimpangan yang kita buat tu maybe kita tak boleh carry. So kita nak buat benda yang lain. Dan kita haruslah bermula daripada sekarang. So ada beberapa topik yang ada berkaitan dengan sort of like kita nak bincang hari ini adalah itu ujian personality, persimpangan jalan, okey, yang berkaitan dengan matrikulasi, diploma dan sebagainya, fokus untuk pendidikan dengan gap year, okey. So antara empat topik ni kita akan mulakan dengan ujian personality. Lebih awal lebih bagus. Kalau kamu boleh buat ujian personality ni masa kamu form 1 ke ataupun masa darjah 3 ke darjah 4, sebenarnya lagi bagus. Ini adalah sebenarnya diguna pakai di negara-negara barat, negara-negara Eropah kalau dia nak anak diorang ni tak nak spend time kepada benda-benda yang tidak berguna ataupun sort of like diorang takkan guna pakai sangat untuk mengejar impian diorang ni, jadi diorang buat ujian personality ni masa diorang kecil lagi. Okay, masa diorang kecil and then diorang dah boleh nampak kecenderungan dia ke mana and then barulah dia akan letak hala tuju dia adalah macam mana. So tahulah ibu bapa dia nak bagi hala tuju macam mana berdasarkan nasihat yang diberikan oleh guru sekolah, cikgu kaunseling dan sebagainya. Okey, biasanya cikgu kaunseling di sekolah ada buat. Masa zaman cikgu pernah buat ujian personality iaitu cikgu buat semua tu dapat agriculture engineer, jurutera pertanian. Jadi cikgu macam but again ujian personality ni cuma adalah guidance. Jadi cikgu tak ambil jadi agriculture engineer, cikgu jadi mechatronics engineering lah ataupun jurutera mechatronics dan sebenarnya final year cikgu tu ada kaitan dengan pertanian sikit. Okay, alright. So menentukan hala tuju hidup kamu, yes, ini adalah penting bagi pelajar-pelajar lepasan SPM. So macam cikgu cakap, lebih awal lebih bagus and it sort of like give you the idea about what you really want inside yourself dan apa diri kita ni capable of. Sometimes ada orang kata, yeah, I'm okay with my capability, so I'm going to stick with my skills. Kita akan buat tentang benda-benda kebolehan kita dengan kemahiran kita. And then internet juga ada tetapi mungkin kurang tepat untuk ujian personality ni. Kita ada macam-macam ujian personality, ada breaks test dan ada lagi dia punya ujian-ujian personality lain yang ada yang macam ada yang 4. Cikgu kurang ingat pasal itu kan, tapi kamu boleh have a look in the internet. Okay, sesuai untuk sesiapa yang masih lagi kurang jelas dengan hala tuju masing-masing. So secepat mungkin buat sementara kita tengah lockdown ni, kamu sesuai untuk buat sekarang ujian personality. Okay. Seterusnya kita nak bincang apakah persimpangan jalan yang ada, yang available untuk kita dari segi opportunity. So kita ada STPM, matrikulasi, asasi, diploma, A-level, foundation, OSMED dengan SEM, etc. Dan sebenarnya cikgu lupa nak letak satu lagi tentang college politeknik kalau yang mungkin lebih berminat kepada benda-benda yang praktikal. Okey, dalam kebolehan dia nak buat sesuatu benda yang hands on ataupun praktikal lah. Okay, so yang sekarang ni, by the way, cikgu ambil foundation untuk OSMED lah, OSMED Australian Matriculation, iaitu cikgu ke Australia. Alright, so seterusnya kita dapat gap year. Gap year ni again ikut keadaan. Kalau boleh kita cuba elakkan, macam yang paling bawah ni cuba elakkan kalau boleh, sebab biasanya mungkin kita tidak mempunyai kemampuan kewangan untuk membiayai level ataupun peringkat pembelajaran kita yang seterusnya. So adalah kawan-kawan cikgu yang kiranya dia adalah top scorer tapi dia tidak dapat sort of like beasiswa untuk buat benda tu, jadi dia buat benda-benda lain dulu, bekerja untuk kumpul duit
dan dia biasanya bekerja untuk pendidikan. Alright, so menimba pengalaman, okey, bagus, dan cuma dalam gap ni cikgu takut kita dah tersangkut dengan alam pekerjaan cari duit, dan duit dah depan mata kita, kita lupa our aim, objektif kita pada teenager life ni adalah lebih kepada pendidikan sebenarnya. Okey, jadi kita mohon ikuti channel cikgu dan subscribe, dan tinggalkan komen kat bawah tentang apa-apa isu ataupun tajuk yang nak cikgu katakan, ataupun pendapat cikgu tentang suatu isu dan topik, and cikgu akan cuba consider and cuba buat untuk topik tersebut. And oleh itu kelas, so stay tune for more episode dengan cikgu Amin, dan teruskan bersama dengan cikgu untuk episod-episod yang mendatang. Bye kelas. Assalamualaikum.